warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salatan wa salaman ala man ittaba'al huda ila yaumiddin. Hormati pengurusi majlis yang bahagia, Saudara Nizam Al-Hamid, Timbalan Pengurusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Pahang yang bahagia, Ustaz Rosli Abdul Jabbar, yang di-Ketua PAS Kawasan saya Anis, Kuasa PAS Kawasan, seluruh sah kepimpinan di semua peringkat, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Maklumat yang kita terima hingga ke malam ini, insya-Allah Parlimen dijangka dibubar pada 22 hari bulan Februari. 16 Mac dijangka penamaan calon. 30 Mac dijangka hari mengundi. Kalau berjalan sebagaimana yang kita dapat maklumat, 30 Mac ialah hari pengundian. Bermakna mulai pukul 9 malam, SPR akan mengumumkan keputusan satu demi satu DUN dan Parlimen di seluruh negara. Menjelang pukul 11 malam, SPR dah boleh umum Pahang jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Diikuti dengan negeri-negeri mengekalkan kemenangan di negeri Pakatan Rakyat. Menjelang pukul 2 pagi, SPR mengumumkan Putrajaya jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. 10 pagi besok, Majlis Akad Sumpah di Istana Negara. Rombongan Menteri Kabinet menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pukul 2 petang, ucapan pertama pada Menteri Malaysia. Saya dengan ini mengumumkan terima kasih pada rakyat Malaysia, dan dengan ini diumumkan harga minyak turun serta merta. Kita seronok dengar tu. Itu baru acah baru tu. Belum betul. Rakyat sebenar tuan sekalian, kita tunggu apa sebenarnya? Pilihan raya ke-13, rakyat menanti sesuatu. Bukan menanti mengundi. Mengundi itu semua orang tunggu. Tapi yang kita tunggu ialah selepas pengundian tu apa jadi pada negara kita. Kita dapat apa dengan perubahan tersebut, dengan pilihan raya, dengan keputusan itu. Hari ini Perdana Menteri buat pengumuman. Dia kata kalau sekiranya lepas keputusan kita minta pakai rakyat, kalau tewas jangan buat huru-hara. Kita beritahu PAS ni biasa kalah, yang tak biasa menang. Okay. Biasa. Kita masuk pilihan raya 2008, kita hanya menang 3-4 negeri. Kenapa rakyat diugut kalau sekiranya berlaku perubahan kerajaan, negara akan huru-hara? Siapa nak buat huru-hara? Takkan yang menang buat huru-hara, mesti yang kalah. Yang menang tak akan buat huru-hara. Ia akan buat huru-hara ialah yang kalah. Kalau Pakatan Rakyat, kami biasa kalah. Yang belum biasa kalah, UMNO. Di Selangor dia terkejut kalah. Habis diserbu dewan-dewan, buat lari kursi, buat lari meja, cabut aircon. Dia pegang tiang, nasib baik engkau lekat. Macam cerita penyamun terbola, dia pegang api, nasib baik engkau panas. Rakyat tunggu apa tu sekalian? Pilihan raya ini kita menanti sesuatu. Sebab itu kita harap pilihan raya ke-13 ini jadi satu medan bagi rakyat bentuk kita nak pilih kerajaan macam mana. Apakah kita nak kekal kerajaan yang kita tahu kita pilih ni pemimpin ke kita pilih bos? Tuan-tuan pilih wakil rakyat ni tuan ke jadi pekerja bagi rakyat, bagi wakil bagi rakyat? Nabi sebut dalam hadis, Sayyidul Qawmi khadimuhum. Sayyidul Qawmi khadimuhum. Ketua bagi satu kaum itu ialah khadam kaum tersebut. Hari ini kita pilih pemimpin jadi bos kita, jadi tuan. Boleh lanyak kita, boleh buat apa dia suka. Baru sepenggal jadi wakil rakyat, melawat kawasan, turun dengan helikopter, beribu ekar tanah dapat dimiliki. Ini apa? Kita pilih siapa? Kita pilih tuan atau kita pilih orang yang bekerja untuk rakyat?
Sebab tu kita harus tentukan, ya. Kalau kita kekal benda yang ada, kita tahu dah. Kalau keputusan pilihan raya 13 minta Silsilah Malaikat 44, katalah contoh BN kekal, kita tahu dah apa yang berlaku. Lepas kemenangan, kerajaan akan umum, penguatkuasaan yang ditahan, yang digantung selama ini akan diteruskan. Saman AIS akan dikuatkuasakan. Harga barang akan naik. Tarikh elektrik akan naik. Pada waktu itu media akan cover. Wartawan akan termebual makcik-makcik di kampung, minta komen. Apa komen makcik kenaikan harga barang? Makcik akan jawab, kenaikan ini tepat pada masanya. Kita dah tahu dah, itulah komennya. Ya. Oleh kerana harga gula dunia naik, maka kita kena naik. Itulah bandingannya dengan negeri yang lebih tinggi. Ya. Tuan-tuan tanya, saya tak larang tuan-tuan ambil lah duit BRIM. Dia nak bagi duit BRIM, ni nak bagi lagi ni. Voucher kepada warga miskin RM200 seorang akan dirancang oleh Perdana Menteri. 50 juta diperuntukkan. Bagilah. Tuan-tuan bagi 500 ambil. Cuma persoalan kita, kenapa dia bagi? Kenapa sekarang kerajaan bagi? Kenapa dulu selama ini tak pernah bagi? Dia bagi sekarang sebab dia ingat bahawa rakyat boleh dia beli, sebab indeks sokongan pada UMNO, pada BN selepas BRIM yang pertama dilihat naik sedikit graf. Mengikut pengkaji pemerhati politik, time yang paling baik dibuat parlimen ialah waktu BRIM pertama. Kemudian indeks jatuh. Yang terkini, satu kajian dibuat oleh Amsterdam, hampir sama di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Dia offer kali kedua. Persoalannya, kenapa dia beri BRIM? Kita beritahu sebab pancing undi. Dia kata bukan pancing undi. Ini tak ada kena-mengena dengan undi. Kita kata pas sampul dalam gambar dacing, pasal apa? Kenapa YB yang bagi? Sebenarnya kerajaan gagal menyekat kos hidup yang meningkat. Kos hidup kita melampau, tidak mencerminkan pendapatan kita untuk mengimbangi kos hidup kita. Dia boleh bagi 500, tuan-tuan sekalian, 500 jangan guna simpan dulu. Sebab kalau BM menang, bila Saman AS dikuat kuasa, tuan-tuan tahu tak, 500 tu 2 kali lap je lampu tu. Lap 600. Jangan guna, simpan dulu. Ya. Habis dah, tak sempat lap. Sebenarnya kos hidup kita melampau. Ambil contoh perumahan. Berapa harga rumah yang rakyat kena bayar? Mereka yang bergaji 3,000 ke bawah akan jadi rakyat yang tidak akan ada rumah pada masa depan kalau tidak ada perubahan politik. Dulu tuan-tuan nak pinjam perumahan, nak buat rumah, tuan-tuan terpaksa buat pinjaman. Pada waktu itu kerajaan hanya lulus 60% pinjaman. Hari ini sampai 90%, 98 sampai 100%. Pinjaman kenderaan 100%. Bermakna tuan-tuan selama 30 tahun pikul hutang, kalau pinjam 100,000, kalau Kuala Lumpur beli rumah, tuan-tuan akan bayar RM1 juta. 400,000. Bagi siapa? Bank. Mungkin ada yang kata memang layak bank. Tapi soalnya duit bank ni ialah duit yang caruman daripada rakyat yang simpan. Dia hanya mengisarkan duit tersebut, tapi kos ditanggung oleh rakyat. Sama PTPTN. PTPTN diberi bagi menghidupkan kolej-kolej swasta yang dimiliki oleh koloni-koloni UMNO. Rakyat, pelajar kita jadi mangsa, terpaksa bayar kos. Yang dalam jaminan perlembagaan yang ini akan diberi percuma. Saya pelik tuan-tuan bila ada orang kita kata, tuan-tuan, kalau Pakatan Rakyat menang kita akan hapuskan hutang anak tuan-tuan. Ada orang tak setuju. Saya tak setuju ustaz, saya nak bayar juga. Saya kata pakcik, hutang anak tu free, tak payah bayar. 40,000 tu free. Tak ada ustaz, saya dah tanya Pak Imam kata kena bayar.
Dia tanya mufti, ada pula mufti jawab, hutang kena bayar. Memanglah tuan-tuan, hutang memang prinsip kena bayar. Saya tengok dalam cerita Kalilah Dimnah, ada satu novel ni asal novel India, ya, cerita binatang. Kalilah Dimnah ni ialah semua 100% cerita binatang dia. Cerita ni ditulis oleh seorang ahli falsafah India bagi menegur Maharaja India yang zalim. Tapi kalau tegur direct, kena SA, ya, kena tahan. Macam sekarang lah kaki tangan awam, kalau nak tegur direct tak boleh. Jadi ahli falsafah ni tulis satu cerita, semua cerita binatang, siap satu novel, satu buku, dihadiahkan pada raja tersebut. Raja kemudian baca, kemudian dia pun berubah. Salah satu ceritanya ialah cerita musang berebut sebiji pisang. 2 ekor musang berebut sebiji pisang. Musang ni kata aku punya, yang ni kata aku punya. Akhirnya bila mereka berkelahi, musang ni setujulah cari hakim. Macam tadilah cari Pak Imam tadi, cari hakim. Jadi dipilih-pilih hakim, dia ambil lah Beruk jadi hakim. Beruk kata, okey, saya akan bagikan kamu berdua sama banyak. Letak pisang ni tengah-tengah, ambil pisau, ambil dacing, BN. Buat penimbang. Beruk ni dia memang sengaja dipotong tak sama. Dia potong pun memang dipotong tak sama dah. Dia buah dacing belah kiri, belah kanan. Oh, dia kata berat belah kiri. Dia pun potong sikit, dia buah mulut dia. Buah lagi dacing. Oh, berat belah kanan pula. Dia buat keluar, dia potong lagi sikit, buah mulut dia. Buah dacing, berat pula kiri. Dia potong lagi kiri, buah mulut dia. Akhir habis pisang tu. Makan dia tu hakim. Kita tawar pada rakyat, kalau sekiranya kita menang, hutang akan dihapus. Kalau rakyat sokong Barisan Nasional, dia tak setuju hutang, nak dia dihapus. Tak pelik tak? Mesti putus wayar atau pius terbakar. Yang kita nak tawar, harga kereta kalau kita menang akan diturun. Ada orang tak setuju. Ya. Mungkin pil kuda, kata Ustaz Azhar. Ya. Sebenarnya politik ini kita pilih masa depan kita. Saya sebut semalam dalam satu artikel yang saya tulis. Semalam saya pergi ceramah di satu Felda, ya, pengurus mari sekat. Ya, dia tak bagi saya ceramah. Saya kata pengurus jangan campur lah. Pengurus ni jaga ladang okey lah. Jaga ladang, jaga kampung. Jangan masuk politik. Politik ni serah pada orang politik. Kita tahu tuan-tuan, kawal kerajaan, kaki tangan kerajaan, memang kita tahu mereka ditekan dalam sistem yang ada. UMNO terpaksa guna kaki tangan awam untuk mendapatkan, menunjukkan sokongan rakyat pada dia. Kalau mereka tak tunjuk, mereka kena blacklist nama, kena tukar, kena beri amaran. Dan ini yang sedang berlaku pada kaki tangan awam sekarang. Saya beritahu tuan-tuan mesti keluar daripada kemelut ini. Sampai bila kita kena jadi khadam kepada mereka? Sampai bila kita jadi alat untuk program-program UMNO? Ada kaki tangan dapat surat, dapat memorandum, dapat surat tunjuk sebab kerana tak hadir program UMNO. Ini bukan kena mengena dengan tugas resmi jabatan dia. Di sekolah berapa ramai cikgu yang aktif UMNO, tinggal sekolah pergi. Biarkan murid-murid tak belajar. Ada sekolah guru besar takut tukang kebun, sebab tukang kebun ketua cawangan UMNO. Ini realiti di bawah tuan-tuan. Realiti jabatan. Persoalannya sampai bila? Kalau UMNO kekal merintah, tuan-tuan, beginilah nasib kita. Saya lama dalam perkhidmatan awam, saya tahu. Saya jumpa pengurus, saya kata tuan, kena belajar daripada perubahan politik. Sebelum itu, kebetulan ada ceramah di Jengka, ya. Tuan Haji Said Junik, bekas orang nombor 2 dalam Felda Plantation, menyampaikan ceramah di Sabah Felda. Ada seorang pengurus mari duduk depan. Staf Felda masih bekerja, duduk depan. Ini berani. Bila dia duduk depan sekali, kawan-kawan dia jumpa dia, engkau tak takut ke ni? Nanti orang ambil gambar. Dia kata takut. Apa, sebulan je lagi? Sebulan lagi kita dah tukar kerajaan, takut apa?
Betul tak? Sebenarnya tu sekalian, kita pilih wakil rakyat untuk berkhidmat pada kita, bukan untuk jadi tuan kita. Kita pilih dia untuk jaga kita. Ini kita pilih dia, lepas tu kita takut pada dia. Macam orang mani mayat. Dia yang mani mayat, dia yang kapan. Siap kapan kayu yang awak lapik mani mayat, dia yang sandar pokok pisang, dia yang sandar. Malang kalau dia bawa motor, dia pula takut kayu tu. Sebab itu bagi kita melihat politik ini ialah peluang kita yang kita nak ubah, bukan semua. Yang nak ubah yang buat dasar negara, yang nak ubah yang buat dasar dalam konteks negeri kita. Pahang ni tuan, negeri antara negeri yang kaya. Apa yang tak ada di Pahang? Kita yang terbaru ni, Allah kurniakan pada kita penemuan minyak. Minyak ni dah dikeluar lama di Pahang rupanya. Ya. Dalam satu kawasan yang dinamakan Ru, saya bertemu dengan kawan-kawan yang bekerja di bahagian di pelantar minyak. Dikeluarkan Perdana Menteri Umum baru-baru ini, Pahang akan dapat royalti minyak 100 juta setahun. Tiba-tiba saja diumum, ya, dalam P38 Bertam. Terengganu kata Bertam bukan Pahang punya, Bertam dalam Terengganu. Ya, kita kata aku tak perintah mana-mana. Ya. Yang penting tuan, bukan soal buruk, soalnya bagaimana hak ni. Saya sebut rezeki. Ditemui biji besi hampir setiap daerah. Di Pahang kita ada emas diraup, dilipis, dirompeng. Penemuan baru di kawasan Jerantut. Ya, kita punya banyak hasil. Tapi apa berlaku di Pahang? Tuan-tuan pergi Bandar Jengka. Di kawasan Bandar Jengka sampai ke hari ni bekalan air bersih tak dapat. Kawasan Matau tu pun dah hampir 200 orang. Air paip tak ada. Tak dibekalkan air bersih sampai ke hari ni. Mereka gunakan air peringi. Tuan-tuan tengok jalan kita, pembangunan yang tidak seimbang. Kita berterima pelaburan, tapi pelaburan yang datang ancaman pada kita, yang negara lain tolak dia. Orang pertikaian isu Lainas sebagai contoh. Bagi kita, 4 orang menteri buat kenyataan, sisa Lainas mesti dihantar keluar daripada Pahang. Pak pengurusan Lainas kata, undang-undang antarabangsa tidak membenarkan sisa yang ada reaktif dia buat keluar pada negeri yang diproses. Mana satu yang betul ni? Rakyat tak tunggu ni. Media pusing berita. Mana satu yang betul? Menteri UMNO kata sisa tak bahaya. Okey, kalau tak bahaya, hantar ke Pekan. Orang Pekan mengamuk, kami tak mau terima. Hantar Putrajaya, kita kata tak boleh sebab kita nak pergi. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya apa penyelesaian? Apakah kita hanya menanti? Ini isunya. Media, peranan media pusing berita, duk riuh isu kalimah Allah. Tuan-tuan sekalian, 1 Ogos 2010 Menteri Dalam Negeri buat kenyataan. Tuan-tuan boleh dapatkan dalam buku yang dibekalkan, yang dijual buku ini. Tuan-tuan ambil fakta penuh dengan fakta buku ini. Apa yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri? Sepatutnya menteri sebelum saya tidak mengharamkan, tidak melarang penggunaan kalimah Allah bagi orang Kristian. Makna yang benar ialah Menteri Dalam Negeri. Leng Gua Eng, dia minta kebenaran kerajaan untuk Kristian guna. Apa dok mengamuk? Dia minta, kerajaan jawablah permintaan dia. Kerajaan tak setuju, selesai masalah. Apa kena mengena dengan PAS? Belum jadi kerajaan lagi, PAS belum lagi. Kita tegaskan bahawa kalimah Allah ini kalimah yang khusus. Saya kebetulan ahli majlis syura. Duduk dalam majlis syura, kita bincang. Pendirian parti jelas. Kalimah Allah, kalimah universal, yang disebut diguna oleh semua manusia sebelum ini. Orang nak sebut Allah, takkan kita larang dia.
Biasalah orang bukan Islam sebut Allah, tuan-tuan. Ayah Nabi nama Abdullah. Kaabah tu Baitullah. Tuan-tuan pergi Kelantan, Cina Kelantan biasa je. Acom mau mari rumah aku minggu depan, insya-Allah, insya-Allah. Takkan kita nak tangkap dia sebab mu kata Allah. Ya. Biasalah toke-toke Cina di Kelantan Kota Baru bersing, bersing. Alhamdulillah. Kita pun tangkap dia. Pasal apa? Mu sebut Allah. Takkan begitu. Ya. Allah Ta'ala menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Rabbil Muslimin, bukan Rabbil Mu'minin, Rabbil Alamin. Allah ini ialah Tuhan bagi seluruh alam. Ya. Cuma nak terjemah Bible dalam bahasa Melayu menggunakan Allah, kita tak benarkan, tak boleh. Pas kita tegas bahawa kita tak bersetuju. Ya. Oh, keluar dia kata dulu setuju. Kenyataan awal dalam majlis presiden tidak menyebut soal terjemahan. Tak sentuh pun soal terjemahan. Kenyataan umum. UMNO ia pertahan kalimah, hukum dia tolak. Macam orang tahan bendera lah. Dia mempertahankan tiang bendera. Pertahan sungguh-sungguh, bendera tak ada dah. Kalimah Allah nak terjemah, tak boleh. Sebab tak ada satu bahasa di dunia boleh terjemah perkataan Allah. Nak tukar perkataan God kepada Allah, Lord kepada Allah, tak betul. Sebab tu kita tegaskan. Pendidikan kita selaras dengan pendidikan yang dikeluarkan oleh ya. Baru tuanku Mahkota faham bahawa kalimah Allah kalimah universal. Tetapi nak terjemah tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kalimah ini kalimah yang tidak boleh menepati terjemahan. Tuan-tuan, nama Ali boleh terjemah tak nama Ali? Dalam bahasa Cina apa? Ali. Dalam bahasa India? Ali juga. Dalam bahasa Melayu? Ali. Ali pun tak boleh terjemah. Takkan Allah boleh terjemah? Dan kita kena faham bahawa soal terjemahan ini bawah bidang kuasa Dewan, di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Okay. Dia saja timbul polemik kalimah Allah. Ya. Akhirnya dia buat demonstrasi. Di Terengganu dimulakan di Kemaman demonstrasi. Pijak gambar Lengua Eng kerana minta kebenaran nak guna kalimah Allah. Kita dapat maklumat di Kuantan, petugas kita pergi bergegas ke masjid negeri. Akhirnya mereka buat di masjid Bandar Maran. Ya. Kononnya ahli PAS bawa bendera PAS, pijak bendera, pijak gambar Lengua Eng. Ya. Pula tu tulis ahli PAS ranting jerantut. Nak tipu pun biarlah menasabah sikit. Ya. Macam kita kata, tuan-tuan saya ni beranak dulu 2 tahun je dengan ayah saya. Itu memang tipu atas darat tu. Macam bapak awak balik, anak awak balik keputusan periksa. Ya. Bapak tanya, macam mana periksa kamu, Mat? Anak kata, bah, 1 je fail, yang 1 je gagal, yang lain semua fail. Bapak kata, tak apalah, jangan gagal semua sudah. Tipu atas darat hidup-hidup tu kan. Mana ada dalam PAS ranting? PAS tak guna istilah ranting. Wartawan telefon saya, ni macam mana ni? Ahli PAS buat demonstrasi ni. Saya kata, mana ahli PAS tu? UMNO. Aku tengok muka pun kenal UMNO. Dia kata, mana Ustaz tahu? Dia kata begini, petuanya, kalau ada demonstrasi, polis tak mari, FRU tak mari, UMNO lah tu. Betul tak? Kan payah sangat dia fikir, tuan-tuan. Ya. Kita ni tak sempat berimpun. Tak sempat, tuan-tuan. Mari gas dah. Yang baru ni je tak ada gas. Baru ni kita buat pertemuan dengan polis. Baguslah, kita ucap terima kasih anggota polis. Kita pun faham, Dewan Harian PAS faham pun kita bertemu dengan Ketua Polis Negeri. Di peringkat pusat kita bertemu dengan pimpinan pusat. Layanan bagus. Waktu hari himpunan kita HKL 112. Bagus. Ketua Polis bertemu bersalam, borak, cukup, syukur. Bertemu dengan ketua unit amal kita. Seronok, tak ada apa. Mereka cukup hormat. Sekarang mereka cukup hormat, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab dia kata, kalau aku lawan, lepas ni kerajaan tukar. Aku nak pergi mana? Politik ni, tuan-tuan, benda yang tak tentu. Jangan sombong. Di Selangor, Khetoyo buat satu slogan,
sifar pembangkang pilihan raya dulu. Kereta Toyo lancarkan di Selangor, UMNO Selangor, sifar pembangkang, tuan-tuan. Rupa dia jadi ketua pembangkang. Siapa sangka? Jangan sombong. Politik ini benda yang tak tentu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kekuasaan itu di tangan Allah Ta'ala. Allah boleh beri siapa yang Allah nak bagi. Allah akan angkat darjat siapa yang Allah nak angkat, dan Allah akan jatuhkan siapa yang Allah nak jatuh. Siapa sangka, tuan-tuan? Kereta Toyo bagi penyapu pada DO, tu tengok. Bagi penyapu pada pegawai daerah. Apa rasa kalau tuan-tuan pegawai daerah? Memang tuan-tuan pejabat awam kena terima. Sebab yang bagi ni menteri besar. Terimalah, malu pun, aib macam mana pun terimalah. Besok keluar muka depan surat khabar. Apa rasa staf di bawah? Apa rasa kaki tangan pejabat daerah? Mana maruah kami? Orang politik boleh jatuh, pegawai kerajaan tak boleh jatuh. Paling kuat boleh tukar. Tukar Sabah, kita buka cawangan di Sabah. Ya. Akhir apa berlaku sekalian? Kereta Toyo tumbang. Siapa sangka? Di Terengganu, bekas menteri besar, ya, hantar bulldozer, hantar JCB, roboh masjid Kampung Bujang. Boleh buat sebab kamu ada kuasa. Tapi ingat, kuasa ni, pemilik kuasa sebenar Allah, bukan kita. Jangan sombong. Ini menteri besar faham pula. Ya. Kalau Bentong DAP kuasai, tuan-tuan potong telinga saya terjun Sungai Pahang. Ini budak-budak dalam Facebook dia tengah asal gunting. Saya buat apa ni? Potong telinga. Ni ada hantar SMS saya, dia kata, Ustaz, kita nak suruh dia terjun dulu ke potong dulu? Saya kata sunat terjun dulu biar lembut sikit telinga. Geram juga aku kadang-kadang. Ya. Budak-budak dia hantar mesej, dia kata, Ustaz, kita nak potong kiri dulu ke kanan dulu? Saya kata sunat kanan dulu. Main-main budak. Politik itu sekalian, benda yang kita jangan sombong. Kuasa di tangan rakyat. Rakyat yang menentu. Ya. Sebab itu bagi kita, apa yang kita tawar bagi rakyat. Tuan-tuan sekalian, saya fikir kita perlu sebuah kerajaan yang bermoral. Kita perlu kerajaan yang berakhlak. Kerajaan yang berakhlak hanya lahir daripada pemimpin yang berakhlak. Kerajaan bermoral hanya lahir daripada pemimpin yang bermoral. Ya. Kita perlu bina. Kita tak nak lagi pimpin rasuah. Ya. Rakyat tanggung kos, dia hidup mewah melampau. Saya baru ni ceramah di Tanjung Batu tu sekalian. Ya. Ini kali pertama dalam ratus-ratus kali ceramah. Kali pertama lah, tengah duduk ceramah, lembu lalu. Besar lembu tu. Ya. Bila orang ramai tengok lembu tu, Syarizat lalu. Saya kata, tuan-tuan, ni lembu. Tak boleh kata kami, Ustaz, tak tahulah. Tengok lembu teringat ke dia. Itu yang rakyat tahu. Banyak lagi yang tak bongkar, tuan sekalian. Zaman Marcos di Filipina, waktu dia memerintah, semua media puji dia, sanjung dia, angkat dia, tutup kelemahan dia, tutup rasuah dia, tutup penyelenggaraan dia. Bila ditumbang, akhir sebongkar semua. Ini media. Media mengubah persepsi sebenar. Ya. Hari ini ramai duk sayang bekas timbalan Presiden PAS. Ya. Ramai UMNO duk sayang. Saya kata, sejak bila pula UMNO saya orang PAS ni? Nampak pelik tuan-tuan sekalian. Ya. Media ini dia akan pusing berita. Sekarang ni dunia penuh dengan kepalsuan, dengan penipuan. Ya. Kadang-kadang kita tengok macam ya je, tengok tak betul. Sebab itu apa yang sedang berlaku sekarang, media kadang-kadang dia yang penting. Ya, saya tengok bila kita baca media UMNO, media orang Melayu, Asal Malaysia ke, banding dengan media Cina, jauh langit bumi, tuan-tuan. Tuan-tuan buka berita, tengok TV3, berita TV3 dengan berita bahasa Cina. Saya kadang-kadang suka tengok berita Cina, tak faham tak apa. Tengok gambar apa okey. Ya. Dia tengok berita yang memang menipu. Sebagai contoh, postman hantar surat ke satu rumah, seekor anjing terkam kaki postman, berdarah kaki postman. Besok keluar berita, postman gigit anjing.
Kita kata, bukan postman gigit anjing, anjing gigit postman. Dia kata, kalau anjing gigit postman, siapa nak beli sahabat? Tapi kalau kita tulis postman gigit anjing, mesti orang beli nak cari postman mana gigit anjing tu. Kuantan ke, Kepadang ke, mana? Tak, soalnya, apa yang depan kita ni betul ke tuan? Ni pemalsuan. Kadang-kadang tengok, ya je, rupanya menipu. Ya. Kawan saya beli handphone. Ingat betul-betul asli, tipu. Spare part kereta, tipu. Ya. UMNO, tipu. Kita tengok ya je, pakai kopiah nampak warak je. Oh, rasuah. Kawan saya baru ni bagi petua. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang kita kena tengok. Dia bagi petua madu. Dia kata, madu ni pun kadang-kadang banyak tipu, Ustaz. Dia kata, Ustaz nak tahu madu sebenar, madu asli ni. Ustaz, awak balik madu beli tu, masuk dalam peti sejuk. Kalau dia beku, itu tiruan. Gula. Madu asli tak beku. Yang kedua, kata Ustaz, ambil sikit madu letak atas meja, tengok semut makan tak makan. Kalau semut makan, itu gula. Kalau semut tak makan, itu asli. Yang ketiga, Ustaz awak balik madu rumah, tengok isteri lempar meja ke, baling terak kursi ke, mengamuk ke. Kalau mengamuk, itu madu asli. Try lah tuan-tuan. Mana tahu. Ini petua, bukan fatwa, petua. Kadang-kadang depan kita tengok, sebab itu bagi kita, kuasa di tangan rakyat. Saya nak ambil kesempatan akhir ni. Mari kita cuba. Kita tawaran, kita boleh buat tawaran. Tawaran kita bukan mengigau, tawaran kita panggil pakar-pakar. Yang faham, kita buat tawaran. Antaranya memberi kemudahan kepada rakyat yang tak ada tanah dan tak ada rumah untuk memiliki sekurang-kurangnya satu tapak rumah. Ya. Pahang luas. Kenapa kita biar sampai Lainah 200 hektar dapat 12 tahun free sepada cukai? Ni syarikat Cina pula mari 700 hektar kita bagi. Ya. Rakyat kita sendiri susah. Rakyat kita tak ada tanah. Jadi kita offer. Mesti besar kata kalau bagi tanah rakyat Pahang, habislah tanah Pahang ni. Kita habis pada rakyat tak apa. Lebih baik daripada habis pada kroni. Rakyat dapat. Duk bimbang, takut negara kita bankrupt, negara kita susah sebab bagi pada rakyat. Saya beritahu, kalau kita susah kerana rakyat, itulah perjuangan politik. Bukan untuk kita. Kita offer, kita semak. Tuan-tuan Pahang ni berapa ribu hektar ladang kita dah lepas. Waktu dibuat, buh nama nak syarikat kerajaan negeri. Bila berjaya, jual. Rakyat tanggung kos. Termasuk yang baru ni Pahang Simen. Pahang Simen dulu waktu gambar keluar, gambar orang tua pikul simen. Saya tengok orang tua, saya kata tak lama mati orang tua ni. Betul tuan-tuan, mati sungguh. Sekarang siapa punya? YTL punya. Habis. Bila untung, jual. Bila rugi, rakyat tanggung. Sebab tu politik pilihan raya ni ke-13, kita cuba. Kita tengok. Saya sendiri, saya peribadi, saya nak tengok. Sebab sekurang-kurangnya bila kita buat perubahan, kita dapat apa? Negeri lain dah berjaya. Di Kedah, di Pulau Pinang, ya, hatta di Selangor. Di Selangor lahir saja anak, kerajaan negeri buka satu akaun bagi RM200. Ya. Antara dalam manifesto Pahang, kita buat apa yang Selangor buat. Cukup 18 tahun, dana tadi, bila anak boleh masuk universiti, sekurang-kurangnya dia ada terkumpul lebih kurang RM10,000. Ya. Baru RM200. Tuan-tuan bayangkan Penuka Felda, duit tanah semula dia RM17,000. 13 tahun kemudian, 25 tahun kemudian ditebang sawit dia, dibuat keluar semula duit tanah semula, duk RM17,000 tu. RM17,000 simpan selama 25 tahun sampai 20 tahun, berapa banyak? RM17,000. Takkan tak ada untung. Kemana untung pergi? Berapa puluh ratus ribu peneroka tuan-tuan. Saya ingat beruk tadi lah makan. Dia potong sekat.
Tapi esok tuan-tuan tengok teringat buruk tu okey dah. Sebab tu sekalian, insya-Allah kita harapkan kalau kita tak berani ubah, tak berani cuba, kita tak dapat tahu. Ya, pilihan raya 5 tahun sekali, kita cuba, kita tengok. Ya. Walaupun Pahang ni sejarah terbaik kita tahun 99, kita ada 8 orang pembangkang dalam Dewan Negeri. Tetapi terus terang saya sebut bahawa kuasa sebagai pembangkang kita boleh tegur, boleh kritik, boleh cadang dalam Dewan Negeri. Tapi kita tak boleh buat perubahan. Ya. InsyaAllah perubahan kali ini kita bergerak bersama, semua orang tanpa mengira dia bangsa apa, dia agama apa, dia bangsa apa, sebab negara kita ada prinsip. Dalam Pakatan Rakyat kita ada komitmen kita. Ya. Convention pertama Pakatan Rakyat mengesahkan, mengekalkan hak istimewa orang Melayu oleh ketiga-tiga parti. Keluarga Raja-Raja Melayu, hak istimewa Islam sebagai agama rasmi, orang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kita kekalkan sebagaimana yang ada. Kita bina, kita susun dengan beberapa program. Cuma mereka cuba laga-lagakan. Hingga yang terakhirnya saya nak sebut, yang dimainkan dalam media sekarang, dia kata, PAS ni bagus, saya cukup hormat pada PAS. PAS ni bagus, cuma silap PAS sebab dia berkawan dengan DAP je. Waktu tak berkawan dengan DAP, tak sokong juga. Ya. Tahun 99, kita ada barisan alternatif, PAS, DAP, PKR. Tahun 2000 bila tengah gubal NM Jenayah Syariah, DAP tak puas hati, dia bantah dan ditarik diri keluar daripada barisan alternatif. Semua DAP keluar, kecuali DAP Pahang tak keluar. Tahun 2008 kita buat Pakatan Rakyat, ada pilihan raya, DAP masuk semula, DAP masuk balik. Semua DAP masuk, kecuali DAP Pahang tak masuk. DAP Pahang ni sampai malam ni tak masuk tu lah. Saya jumpa YB Leong Ang, saya tanya, DAP Pahang pasal apa tak masuk? Dia kata, buat apa masuk? Sebab tak keluar. Kami dah duduk dalam, memang tak payah masuk dah, sebab memang duduk dalam dah. Okay. Saya pergi ceramah di Johor tu sekalian, seorang India, ucapan cukup bagus. Ujung ucapan dia kata, tuan-tuan, kalau kita nak selamatkan negara kita, nak selamatkan negeri kita, nak selamatkan moral rakyat kita, kita ada satu pilihan saja. Kita ada satu pilihan. Apa dia? Kembalilah kepada Islam. Kembalilah kepada Islam. Dia Hindu, tuan-tuan, bukan Islam. Dia sebut saya Hindu, tuan-tuan, tapi saya yakin sistem Islam sistem terbaik. Keyakinan mereka, sebab tu kita bertahaluf dengan DAP. Ya. UMNO kata DAP tu Cina. Tunku Nazir kata, salah apa di Cina? Taklah Tok Guru dia tu Cina, kita Melayu. Taklah salah apa di Cina? Yang buat Cina bukan kita, Allah. Tanya Allah lah pasal apa dia buat Cina. Saya waktu himpunan kebangkitan rakyat tu kebetulan duduk sebelah Lingua Eng. Sebelah dia betul, saya tengok dia memang di Cina sungguh. Ya, memang sah di Cina. Aku duduk tengok lama kat 5 minit kat kok dia bertukar jadi Melayu. Tak. Tuan-tuan, Cina ke, kita ni orang Islam. Kita ni orang Melayu dan Islam. Islam atas pada Melayu. Islam ajar kita, bangsa ni bukan tanda mulia hina. Mulia hina duduk pada takwa. Tapi sayang pada bangsa, fitrah manusia. Saya orang Melayu, saya sayang bangsa saya. Orang Cina akan sayang bangsa dia. Orang India akan sayang bangsa dia. Tidak salah sayang pada bangsa. Tapi jangan kerana sayang, kita melampau mengatasi apa yang Allah garis. Tak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabil littaqwa. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tak adil pada kaum tersebut. Ya. Adillah kerana keadilan itu, kerana adil itu hampir dengan takwa. Ini konsep kita. Dan kita sebut bahawa ini gagasan kita. Ya. Dan alhamdulillah, memang kita akui ada perbezaan. Kita akui. Ada perkara yang tak sama PAS dengan DAP. Ada perkara tak sama mungkin DAP dengan PKR. Mungkin rakyat semua tahu. Dalam UMNO memang ada tak sama antara MCA, UMNO, gerakan dan sebagainya. Tapi tutup. Rakyat tak tahu. Tunggu masa meletup. Sekarang di mana? Kemana kita nak bawa negara kita? Sebab tu kuasa balik pada kita. Dan insya-Allah tuan sekalian, orang Melayu boleh faham, tuan-tuan duduk di Kuantan.
Ya, sentimen dibawa ke kampung-kampung. Ni satu grup pergi jual di satu grup sekali masuk kampung, kerja naik rumah makcik-makcik tua menangis. Kerja menangis. Naik makcik, tolonglah jangan undi PAS. Nanti kalau undi PAS menang PAS, habis orang Melayu di AP jadi menteri makcik. Menangis terus. Dengan makcik-makcik tu menangis. Binawi betul. Tuan-tuan sekalian, mereka bohong. Ya, realiti sebenarnya. Tuan-tuan tengok di Kuantan lah. Bukan kuasa kita berhilang, kuasa Melayu bertambah. Ya. Tapi dia tak pergi Kuantan, dia pergi kampung-kampung. Ya. Jadi insya-Allah kita gerakkan bersama perubahan ini untuk akhir 3 perkara sebagai penutup. Yang pertama, tuan sekalian, kita parti ni bukan nak musuh ya. Berpolitik bukan untuk bermusuh. Berpolitik ialah mengajak rakyat berfikir kepada benda yang sama, kepada falsafah pemerintahan negara. Ya, jangan berkelahi, jangan ada yang tak tegur siapa, jangan ada pulau memulau. Ya, kita pergi. Saya duka cita dengan apa berlaku di Kuantan tadi. Si Anwar nak masuk dihalang dengan lori. Ya, semua jalan dihalang. Demokrasi apa? Oh, dia kata ni belum buat parlimen, tak boleh kempen. TV kempen tiap malam. Boleh pula. Ya. Ini bukan budaya. Ya. Yang kedua, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya, terus sekalian, politik kita hidup dunia sementara. Ya, jawatan ni amanah. Ya, bukan benda berebut, bukan ghanimah. Ya, ingat, mudah-mudahan Allah tak akan tolong kita kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga hubungan dengan Allah. Ya, semai jemaah jangan tinggal, kerja-kerja amal jemaah jangan kita tinggal. Ya, Quran jangan lebih pada 3 hari tak baca. Ya, masing-masing cuba tanya diri kita, bila hari akhir kita buka Quran. Ya, kalau akhir kita buka Quran Ramadan tahun lepas, tuan-tuan sebelum tidur malam ni buka lah sebentar, tengok. Sebab Quran ini macam baja bagi sebuah pokok. Ya, dia boleh hidup tapi tak subur. Bila kita baca Quran, keberkatan tu rumah kita, rahmat Allah turun pada kita. Dan kita nak bawa kepada benda nilai-nilai inilah yang kita nak bawa dalam masyarakat, insya-Allah. Wallahu alam. Semoga Allah merahmati pertemuan kita pada malam ini. Kita tutup dengan doa sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya arhamar rahimin, ya hakim, ya karim, ya ahad, ya samad, ya hayyu ya qayyum, ya dzul jalali wal ikram, la ilaha illa anta ya rabbana. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa shartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana Allahumma ta'ala qutu'an arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi